Pengenalan bagi seorang Muslim untuk mengamalkan akhlak mulia, mereka harus sedar dan menjauhi akhlak yang buruk. Satu jenis watak yang mengandungi banyak sifat jahat dan telah menjadi subjek dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah kemunafikan. Ia adalah penyakit rohani yang mendalam dan berbahaya yang boleh menjejaskan seseorang dengan cara yang halus sehingga mereka boleh menjalani seluruh hidup mereka tanpa menyedari betapa ia telah mengambil alih hati rohani mereka. Oleh itu, buku ini akan membincangkan aspek kemunafikan agar umat Islam dapat menjauhinya dan sebaliknya mengamalkan akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Semua cakap tiada tindakan. Satu lagi aspek kemunafikan ialah apabila seseorang secara lisan menunjukkan sokongan kepada orang lain dan projek baik mereka seperti membina masjid, tetapi apabila tiba masanya untuk mengambil bahagian dalam projek itu seperti menderma kekayaan mereka seolah-olah hilang. Begitu juga, apabila orang menghadapi masa yang baik mereka secara lisan menyokong mereka, mengingatkan orang lain tentang kesetiaan mereka kepada mereka. Tetapi ketika rakyat menghadapi kesukaran, orang munafik ini tidak memberikan sokongan emosi atau fizikal. Sebaliknya mereka mengkritik mereka. Inilah sikap orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bab 4 An-Nisa, ayat 62. Maka bagaimana, kejadian, apabila mereka ditimpa musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah dengan nama Allah. Kami tidak lain hanyalah berkehendak dan tempat tinggal yang baik. Mengkhianati amanah. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2749, Nabi Muhammad SAW memberi amaran bahawa mengkhianati amanah adalah satu aspek kemunafikan. Ini termasuk semua amanah yang dimiliki oleh seseorang daripada Allah yang Maha Tinggi dan manusia. Setiap nikmat yang ada pada seseorang telah diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Satu-satunya cara untuk menunaikan amanah-amanah ini adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat itu ke jalan yang diredai Allah Ta'ala. Ini akan memastikan mereka mendapat lebih berkat, kerana ini adalah kesyukuran yang sebenar. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Amanah antara manusia juga penting untuk dipenuhi. Orang yang telah diamanahkan harta orang lain tidak boleh menyalahgunakannya dan hanya menggunakannya mengikut kehendak pemiliknya. Salah satu amanah terbesar antara orang ialah merahsiakan perbualan, melainkan terdapat beberapa faedah yang jelas dalam memaklumkan orang lain. Malangnya, perkara ini sering diabaikan dalam kalangan umat Islam. Memungkiri janji. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2749, Nabi Muhammad SAW memberi amaran bahawa mungkir janji adalah aspek kemunafikan. Janji terbesar seorang Muslim adalah dengan Allah Ta'ala, iaitu taat kepadanya dengan ikhlas. Ini melibatkan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Semua janji lain yang dibuat dengan orang juga mesti ditepati, melainkan seseorang itu mempunyai alasan yang sah, terutamanya janji yang dibuat oleh ibu bapa dengan anak-anak. Memungkiri janji hanya mengajar kanak-kanak watak buruk dan menggalakkan mereka untuk percaya bahawa menipu adalah ciri yang boleh diterima untuk dimiliki. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2227, Allah Ta'ala menyatakan bahawa Dia akan menentang orang yang membuat janji dengan namanya dan kemudian mengingkarinya tanpa alasan yang sah. Bagaimana mungkin orang yang mempunyai Allah Ta'ala menentang mereka pada hari kiamat? Memerintahkan kemungkaran, melarang kebaikan. Sebahagian daripada kemunafikan ialah seseorang itu bukan sahaja melakukan kemungkaran sendiri dan menjauhi perbuatan yang soleh, tetapi mereka menggalakkan orang lain untuk melakukan perkara yang sama.
Mereka mahu orang lain berada dalam perahu yang sama dengan mereka supaya mereka mendapat sedikit keselesaan dalam watak jahat mereka. Mereka bukan sahaja menenggelamkan diri mereka tetapi membawa orang lain ke bawah bersama mereka. Umat Islam mesti tahu bahawa seseorang itu akan dipertanggungjawabkan ke atas setiap orang lain yang melakukan dosa kerana ajakan mereka. Orang ini akan diperlakukan seolah-olah melakukan dosa walaupun hanya mengajak orang lain ke arah itu. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam Sunan Ibn Majah, nombor 203. Sebab itu ada yang mengatakan bahawa beruntunglah orang yang mati bersamanya kejahatannya kerana dosanya akan bertambah jika orang lain bertindak menurut nasihat jahat mereka walaupun sudah tiada hidup. Rasuah. Satu lagi tanda kemunafikan ialah seseorang itu menyebarkan rasuah dalam masyarakat. Ciri negatif ini memberi kesan kepada semua peringkat sosial bermula daripada unit keluarga dan berakhir di peringkat antarabangsa. Orang jenis ini tidak suka melihat orang bersatu dalam kebaikan kerana ini boleh menyebabkan status duniawi orang lain meningkat melebihi mereka sendiri. Ini mendorong mereka untuk mengumpat dan memfitnah untuk menyebabkan orang ramai berpaling tadah antara satu sama lain. Sikap jahat mereka memusnahkan hubungan persaudaraan mereka sendiri dan apabila mereka memerhatikan keluarga lain yang bahagia itu mendorong mereka untuk menghancurkan kebahagiaan mereka juga. Mereka adalah pencari kesalahan yang mendedikasikan masa mereka untuk mendedahkan kesilapan orang lain untuk mengheret status sosial mereka ke bawah. Mereka adalah orang pertama yang mula mengumpat tentang orang lain dan bertindak pekak apabila perkara yang baik diperkatakan. Kedamaian dan kesunyian mengganggu mereka sehingga mereka berusaha untuk mencipta masalah untuk menghiburkan diri mereka sendiri. Mereka gagal mengingati hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2546. Ia menasihati bahawa sesiapa yang menutup aib orang lain, Allah Ta'ala akan menutup aib mereka. Tetapi barang siapa yang mencari dan menyingkap aib orang lain, Allah Ta'ala akan membuka aib mereka kepada manusia. Jadi pada hakikatnya, orang jenis ini hanya mendedahkan kesalahan mereka sendiri kepada masyarakat walaupun mereka percaya mereka mendedahkan kesalahan orang lain. Ingkar tanda kemunafikan yang lain ialah seseorang tidak menyukai pilihan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, walaupun telah diperintahkan untuk tunduk kepadanya. Bab 4 An-Nisa, ayat 65. Tetapi tidak, demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan sesama mereka, kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu putuskan itu dan mereka berserah diri. Bersedia, penyerahan. Mereka percaya pendapat dan pemikiran mereka sendiri lebih tinggi daripada pilihan Allah Ta'ala. Ini menyebabkan mereka menyembah Allah Ta'ala di tepinya. Maksudnya, apabila sesuatu kebaikan berlaku mereka memuji Allah Ta'ala. Tetapi apabila terjadi sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka, mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah Ta'ala kerana ketidaksabaran. Surah 22 Al-Hajj, ayat 11. Dan di antara manusia, ada yang menyembah Allah di tepinya. Jika dia disentuh oleh kebaikan, dia ditenangkan olehnya. Tetapi jika dia ditimpa ujian, dia memalingkan mukanya kepada kekafiran. Dia telah kehilangan ini, dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Seseorang tidak boleh memilih mengikut hawa nafsu mereka yang mana tradisi Nabi Muhammad SAW. Ini adalah orang-orang yang melakukan tindakan yang mereka kehendaki dan apabila mereka disuruh untuk bertindak berdasarkan tradisi yang lebih penting mereka hanya mendakwa bahawa mereka tidak wajib. Ini boleh dianggap sebagai aspek kemunafikan. Ketamakan satu lagi aspek kemunafikan ialah tamak. Ketamakan mereka yang melampau menjadikan mereka jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1961. Mereka tidak suka apabila orang lain bersedekah kerana ketamakan mereka menjadi nyata kepada orang lain. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, mereka juga menghalang orang daripada menderma amal kerana mereka tidak suka masyarakat melabel orang lain sebagai pemurah. Oleh itu, mereka sentiasa cuba menghalang orang ramai daripada menderma amal dengan alasan yang tidak baik seperti melabelkan badan amal sebagai penipu.
Orang-orang ini harus diabaikan kerana Allah Ta'ala menilai manusia atas niatnya yang ditegaskan dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Maka walaupun harta mereka yang disedekahkan tidak sampai kepada fakir miskin selagi seseorang itu menderma melalui orang yang amanah, sedekah yang terkenal mereka akan mendapat pahala mengikut niat mereka. Bab 9 At-Taubah, ayat 67. Orang-orang munafik lelaki dan perempuan adalah antara satu sama lain. Mereka menyuruh kepada yang mungkar dan mencegah dari yang makruf dan menutup tangan mereka. Kejahilan orang-orang munafik adalah orang-orang yang salah menafsirkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi keinginan mereka sendiri sambil mengaku mengikuti para pendahulu yang syalih. Kejahilan lebih mereka cintai daripada mendapat ilmu yang bermanfaat. Walaupun mereka memperoleh sedikit pengetahuan, mereka akan memilih perkara yang harus diambil tindakan dan perkara yang harus diabaikan. Orang-orang ini telah diterangkan dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang ilmunya tidak menguntungkan mereka. Surah 62 Al-Jumu'ah, ayat 5. Dan kemudian mereka gagal untuk hidup, bertindak berdasarkan pengetahuan mereka, kepadanya adalah seperti keldai yang syarat dengan kitab. Tidak ikhlas. Keraguan dan keinginan telah menguasai hati mereka sehingga mereka mengutamakan dunia duniawi daripada akhirat yang kekal. Niat mereka tidak lain hanyalah untuk mendapatkan dunia material walaupun mereka beramal soleh. Mereka gagal mengingati hadis yang masyhur yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1, yang jelas menasihati seseorang itu akan dinilai mengikut niatnya. Mereka berkelakuan seperti orang yang soleh lagi, tidak akan mendapat balasan yang setimpal pada hari penghakiman. Mereka lebih mengutamakan kesenangan manusia daripada mentaati Allah Ta'ala. Mereka gagal memahami bahawa apabila seseorang itu bertujuan untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, Dia akan melindungi mereka daripada kemarahan manusia walaupun perlindungan ini tidak jelas. Tetapi jika seseorang memilih ketaatan manusia, mereka tidak akan melindungi mereka dari kemurkaan Allah Ta'ala. Menghina orang lain. Hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 5023, memberi amaran bahawa tanda kemunafikan ialah menghina orang lain, terutamanya apabila mereka tidak bersetuju dengan mereka. Apabila bercakap dengan orang lain, seorang Muslim tidak boleh menggunakan kata-kata kotor dan berdosa. Adalah penting untuk diingat bahawa ia hanya memerlukan satu perkataan berdosa untuk menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam neraka pada hari penghakiman. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidhi, nombor 2314. Seorang Muslim hendaklah berpegang kepada tradisi Nabi Muhammad SAW dengan membalas perkataan jahat dengan kata-kata yang baik, atau mereka hanya perlu diam dan abaikan orang yang mengeluarkan kata-kata kotor. Kemalasan satu lagi aspek kemunafikan ialah bersikap malas dalam perkara akidah sambil bersemangat dan responsif dalam urusan dunia. Ia sering dilihat bagaimana sesetengah orang Islam boleh bermalam dengan mudah mencari harta, tetapi jika mereka diminta untuk mengabdikan sebahagian kecil malam itu dalam ibadah sukarela seperti membaca Al-Quran, mereka mendapati ia membebankan dan tiba-tiba menjadi malas. Orang-orang yang sama ini akan dengan senang hati keluar di tengah malam untuk melancong atau berhibur, namun badan mereka menjadi seperti gunung yang tidak bergerak apabila mereka dinasihatkan untuk hadir ke masjid tempatan untuk solat fardu pagi. Mereka ini akan menumpukan masa berjam-jam untuk mempelajari ilmu duniawi yang tidak dilarang dalam Islam, namun tidak akan mendapat tenaga atau masa untuk mempelajari satu ayat Al-Quran atau satu hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Mereka akan menatap televisyen selama berjam-jam menikmati drama dan filem mereka yang tidak berfaedah, namun mata mereka tiba-tiba menjadi terlalu berat untuk terus terbuka apabila dijemput menonton program keagamaan yang pendek. Sungguh pelik bagaimana umat Islam menginginkan pertolongan dan sokongan yang berterusan dari Allah Ta'ala, namun mereka terlalu malas untuk mengabdikan sebahagian kecil daripada hari mereka dalam perbuatan yang diredainya melebihi solat fardu yang secara keseluruhannya mengambil masa kurang daripada 1 jam untuk diselesaikan. Umat Islam mesti faham bahawa apa yang mereka berikan adalah apa yang mereka akan terima. Jika mereka bersikap malas dan berpaling dari perbuatan-perbuatan yang diredai Allah Ta'ala, maka mereka seharusnya tidak mengharapkan pertolongan darinya pada saat mereka membutuhkan.
Tiada siapa yang mengharapkan seorang Muslim untuk menumpukan sepanjang hari untuk amal soleh, tetapi seorang Muslim harus dengan tulus memikirkan jadual harian mereka dan dengan jujur menilai sendiri jika mereka mendedikasikan masa sebanyak yang mereka lakukan untuk tindakan yang diredai Allah Ta'ala. Jika seseorang dapat meluangkan masa untuk mencari harta yang tidak perlu dan menikmati aktiviti duniawi yang lain, mereka hendaklah mengelakkan kemalasan dan meluangkan masa untuk Allah Ta'ala. Mereka cepat dalam kegiatan duniawi tetapi sangat lambat dalam melakukan amal soleh. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan sikap mereka terhadap menunaikan solat fardu dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, nombor 160. Mereka menunggu sehingga saat yang terakhir untuk menunaikan solat fardu, bergegas. Melaluinya tanpa memenuhi adab-adabnya, seperti berhenti di antara setiap kedudukan, dan hanya mengingati Allah Ta'ala, sedikit sebelum mereka bergegas kembali ke dunia mereka. Bab 4 An-Nisa, ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bersangka hendak menipu Allah, sedang Allah memperdayakan mereka. Denn apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas, menampakkan diri kepada manusia dan tidak mengingat Allah melainkan sedikit cahaya. Mereka ini sangat jarang menunaikan solat berjemaah di masjid walaupun mereka tidak mempunyai alasan yang munasabah. Sebenarnya, satu-satunya yang menghalang mereka adalah kemalasan mereka yang melampau terhadap amal soleh. Mereka menjauhi amalan soleh ini walaupun banyak hadis membincangkan kepentingannya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah memberi amaran dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 548, bahawa baginda ingin melantik orang lain untuk memimpin solat dan kemudian memerintahkan untuk rumah orang-orang yang jangan solat bersama jemaah di masjid tanpa sebab yang sah untuk dibakar. Malah, satu hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 850, menyarankan bahawa orang yang tidak menunaikan solat fardu berjamaah di masjid tanpa alasan yang sah pada zaman Nabi Muhammad SAW telah dianggap munafik oleh para sahabat. Semoga Allah meridai mereka, kerana ini adalah kebiasaan mereka. Berbohong. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2749, Nabi Muhammad SAW memberi amaran bahawa berdusta adalah satu aspek kemunafikan. Pembohongan tidak boleh diterima sama ada pembohongan kecil yang sering disebut pembohongan putih atau pembohongan sebagai gurauan. Semua jenis pembohongan ini adalah dilarang. Sebenarnya, orang yang berdusta untuk membuat orang tertawa, maka tujuannya bukan untuk menipu seseorang, telah dilaknat sebanyak 3 kali dalam satu hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, nombor 2315. Satu lagi pembohongan yang popular orang sering bercakap percaya bahawa ia tidak berdosa adalah apabila mereka berbohong kepada kanak-kanak. Ini tidak diragukan lagi merupakan dosa menurut hadis seperti yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4991. Adalah suatu kebodohan untuk berbohong kepada kanak-kanak kerana mereka hanya akan mengamalkan tabiat berdosa ini daripada orang tua yang berbohong kepada mereka. Berkelakuan sedemikian menunjukkan kanak-kanak berbohong boleh diterima sedangkan ia tidak diterima mengikut ajaran Islam. Hanya dalam kes yang jarang berlaku dan ekstrim, pembohongan boleh diterima sebagai contoh, pembohongan untuk melindungi nyawa orang yang tidak bersalah. Adalah penting untuk mengelakkan pembohongan kerana menurut satu hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, nombor 1971, ia membawa kepada dosa-dosa lain seperti mengumpat dan mengejek orang. Perilaku ini membawa seseorang ke pintu neraka. Apabila seseorang terus berdusta, mereka dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta yang besar. Tidak memerlukan seorang ulama untuk meramalkan apa yang akan berlaku kepada seseorang pada hari kiamat yang telah dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta yang besar. Semua umat Islam menginginkan pergaulan para malaikat. Namun, apabila seseorang berbohong, mereka dilucutkan daripada syarikat mereka. Malah, bau busuk yang dihilangkan dari mulut pendusta menyebabkan malaikat menjauhi mereka satu batu. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, nombor 1972. Lebih keyakinan satu lagi tanda kemunafikan ialah seseorang itu akan sentiasa berasa aman dan selamat daripada kuatir mereka mungkin seorang munafik.
Mereka sentiasa menyatakan kepada orang lain dan menipu diri mereka sendiri untuk mempercayai bahawa mereka bertindak dengan niat yang betul, iaitu untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Apabila disebut kemunafikan kepada mereka, mereka berpaling daripadanya dengan meyakini bahawa mereka tidak mempunyai bahagian daripadanya dalam hati rohani mereka, dengan itu mendakwa kesucian untuk diri mereka sendiri. Bab 53 An-Najm, ayat 32. Maka janganlah kamu mendakwa diri kamu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang takut kepadanya. Sebaliknya, seorang mukmin sejati akan sentiasa takut bahawa kemunafikan tersembunyi dalam hati rohani mereka. Mereka sentiasa menilai diri mereka sendiri untuk mencari dan mencabutnya dari jiwa mereka. Bahkan apabila mereka mengerjakan amal-amal soleh seperti solat atau sedekah yang mereka takuti tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kerana beberapa kemunafikan dalam niat dan amal mereka. Surah 23 Al-Mu'minun, ayat 60. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka takut satu karena mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Orang-orang munafik tidak berbuat apa-apa dan merasa aman, sedangkan orang-orang yang beriman berusaha dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menghadapi takdir dengan sabar dan masih takut gagal di akhirat. Menunjukkan mati satu lagi tanda kemunafikan ialah menunjuk-nunjuk kepada orang ramai untuk mencari kemasyhuran dan perkara duniawi yang lain. Bab 4 An-Nisa, ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bersangka hendak menipu Allah, sedang Allah memperdayakan mereka. Denn apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas, menampakkan diri kepada manusia dan tidak mengingat Allah melainkan sedikit cahaya. Menunjuk-nunjuk adalah penyakit rohani yang serius sehingga Nabi Muhammad SAW mengklasifikasikannya sebagai versi kecil syirik dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3989. Malah, orang yang melakukan ini akan tidak mendapat pahala dari Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka akan diberitahu pada hari penghakiman untuk mencari ganjaran mereka daripada orang yang mereka bertindak untuknya, yang tidak mungkin. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154. Bersombong sangat mematikan sehingga ia akan membinasakan seseorang tanpa mengira amal soleh yang telah mereka lakukan. Sebagai contoh, seorang yang mati syahid, ulama dan orang yang dermawan akan dihumbankan ke dalam neraka pada hari kiamat kerana menunjuk-nunjuk walaupun amalan mereka amat soleh. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4923. Bermuka dua tanda kemunafikan ialah bermuka dua. Ini adalah orang yang mengubah tingkah laku mereka untuk menggembirakan kumpulan orang yang berbeza yang bertujuan untuk mendapatkan beberapa perkara duniawi. Mereka bercakap dengan pelbagai bahasa yang menunjukkan sokongan mereka kepada orang yang berbeza sambil menyimpan rasa tidak suka kepada mereka. Mereka gagal untuk ikhlas terhadap orang yang telah diperintahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 4204. Jika mereka gagal bertaubat, mereka akan mendapati dirinya di akhirat dengan dua lidah api. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4873. Bab 2 Al-Baqarah, ayat 14. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka berjumpa dengan kawan-kawan mereka yang jahat, secara tertutup, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya bergurau. Jenis-jenis munafik terdapat dua jenis kemunafikan, besar dan kecil. Jenis utama merujuk terutamanya kepada mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Mereka secara zahir menerima iman sambil menolaknya dengan hati. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan faedah sebagai seorang Muslim, seperti harta rampasan perang, dan mereka juga ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka telah dijanjikan azab yang kekal di neraka yang paling dalam. Bab 4 An-Nisa, ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tempat yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Jenis kecil tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam, tetapi ia juga merupakan jenis perwatakan yang jauh daripada seorang Muslim yang berjaya.
Sesiapa yang meneruskannya tanpa taubat yang ikhlas mungkin mendapati dirinya menghadapi hukuman di kedua-dua dunia. Kesimpulan: seorang Muslim mesti berusaha untuk mendapatkan ilmu tentang ciri-ciri seorang mukmin yang sebenar dan ciri-ciri yang harus dielakkan seperti yang dibincangkan dalam buku ini. Selepas mendapat ilmu, mereka mesti bertindak berdasarkan ilmu mereka kerana ilmu tanpa tindakan adalah bodoh dan tidak ada nilai. Semua ini mesti dilakukan dengan niat yang betul. Skim sebabnya dikatakan, semuanya dalam bahaya kecuali orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu berada dalam bahaya kecuali orang yang beramal dengan ilmunya. Golongan ini semuanya berada dalam bahaya kecuali mereka yang beramal dengan niat yang betul, iaitu untuk keredaan Allah Ta'ala. Dan golongan ini berada dalam bahaya kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Ta'ala.